online market. علامي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur. Apa khabar bapa, ibu, tuan, puan, saudara-saudari di mana berada? Terima kasih kerana bersama dengan Pak Haji pada hari ini. Cerita pasal superfood. Dalam keadaan penyakit virus corona ini, COVID-19 ini, kita cakap tentang super saja. Super ini artinya ialah yang paling kuat, yang paling excellent, yang paling baik kita gunakan. Jadi oleh sebab itu maka pada hari ini banyak berita-berita orang stres bila sudah kena dengan tindakan tinggal di rumah ini, dan begitu juga orang kaya ya, apabila sudah berada di dalam keadaan terkurung sebagainya maka stres. Dan semalam ada video Pak Haji tengok orang bunuh diri kerana stres, dan hari ini pula dapat berita bahawa ada lagi kematian di mana Raja Thailand juga meninggal ya, dikatakan ya, begitu. Sama ada betul atau tidak, beritanya belum kita dengar jelas lagi sebagainya. Cumanya ya orang stres lah, sana mati dan sebagainya. Jadi pada hari ini maka kita akan belajar lagi tentang herba. Malam tadi ada satu informasi yang bagus, seorang itu mengantar, dia sudah berada di hospital. Dia kata pada 23 Mac yang lepas telah disahkan positif dengan virus COVID-19 ini. Tetapi dia telah pun berani ya mencoba dengan merebus SJ2 itu, kapsul SJ2 ini direbus. Maka apabila direbusnya maka diambil dan diminumnya bersama dengan 3 kali kopi radik pagi, petang dan malam. Dan kemudian pada 29 ditambahkan lagi dengan pagi spray. Alhamdulillah pada 30 sampai 4 hari bulan pada saringan yang akhir juga menunjukkan negatif, dan sekarang sudah balik kepada keluarga. Pak Haji bukan nak sebutlah bahawa inilah satu-satunya pengobatan yang mudah, alamiah dan cepat menyerap dalam tubuh badan kita. Kita tidak boleh bermain dengan petua-petua sahaja ya, tapi mesti berdasarkan pada pengalaman. Ayo, jangan lupa SJ2, embun pagi, spray dan kopi radik. InsyaAllah ingat formula itu sebelum kita belajar tentang superfood. Jadi bercakap tentang superfood, dan juga pada hari ini Pak Haji nak terangkan satu lagi kaedah diagnosa. Bagaimana kita mendiagnosa, itu kita mula dahulu ya, supaya jangan lupa. Kalau hari yang pertama Pak Haji tunjukkan macam mana di hujung jari ini warna merah, tandanya kolesterol, boleh menyebabkan ke jantung, boleh menyebabkan orang tu jadi stroke. Stroke itu ialah bila berlakunya pecah pembuluh darah di bayang kepala ini, dikenali sebagai cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah. Kalau pecah sebelah kanan, maka stroke-nya itu pada sebelah kiri. Kalau pecah sebelah kiri, stroke-nya pada sebelah kanan. Berlakunya ketersumbat darah ya, ada darah yang membeku di situ yang menyebabkan berlakulah stroke. Baik. Ini antaranya daripada di sini. Tetapi sebelum itu, orang yang nak stroke ni, ini petua ya, petua patut kita ingat ya, petua orang tua-tua ni. Orang stroke itu sebelum dia stroke dia sakit ibu jari ni. Cuba kita tekan tengok sakit tak ibu jari. Kalau kita tekan begitu, sakit tak? Kalau tak sakit, insya-Allah lambat lagi lah, dan mudah-mudahan jangan stroke. Tengok belah kiri pula. Sakit tak? Sakit. Kalau tak sakit, kalau sakit apa yang mesti kita buat? Cepat-cepat cari obat. InsyaAllah alamiah dan ilahiyah. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, banyak orang bertanya Pak Haji juga, dia kata ni di ujung-ujung ni jadi kebas saja, kami dah urut, kami dah pijat tak mau sembuh juga. Ini dah Pak Haji terangkan, minyak zaitun satu hari 2 sudu besar, 2 senduk bahasa Indonesia tu, setiap hari 40 hari sembuhlah dengan izin Allah. Ni kan sudah diberi tipnya lebih awal. Dan begitu juga kalau sudah kita tengok merah itu, yang kedua yang Pak Haji ajar semalam ialah warna itu warna
biru, kebiruan ya. Jadi kalau kita tengok itu kebiru-biruan, urat-urat biru, urat-urat hijau lah. Kita kata biru, kita kata hijau tu lebih kurang macam tu. Urat-uratnya timbul begitu. Jadi itu menunjukkan bahawa dehydration, kurang air. Kita memang tak suka minum air. Tak suka. Ya, apatah lagi kalau asyik dengan kerja. Lupa sudah kita nak minum air tersebut. Tak apatah lagi duduk dalam bilik aircon berhawa dingin ini, maka kita sudah tak lapar lagi, tak dahaga lagi. Bila kita tak dahaga lagi, tubuh badan kita menjerit, tolong dapatkan air. Maka air kita tak minum lagi. Dia ambil daripada air pinggang kita, sakit pinggang. Sebab itu ada juga orang sebut, Pak Haji, saya minum kopi rajik sakit pinggang. Kenapa? Kurang air. Boleh sebab mungkin diuretik banyak kencing, ataupun yang kedua memang dah kurang minum air. Ya, 2 liter satu hari air mineral, jangan campur-campur. 2 liter tu tak boleh campur air tebu, air sirup, air lain. Jadi 2 liter tak boleh, air putih, air mineral. Macam air mineral macam ni. 2 liter. Jadi kalau ini 500 ml, ada 5 botol ini pada setiap waktu solat. Dah cukup 2 liter setengah. Masya Allah. Baik, itu di antaranya. Jadi kalau nampak yang biru-biru itu, kita nampak begitu, itu menunjukkan bahawa dehydration. Atau orang yang kurang air ini pasti stres. Jadi berikutan. Stres dulu tak minum air, atau tak minum air jadi stres. Ayam dulu ke telur ayam dulu? Boleh jadi. Kedua-duanya boleh jadi berlaku begitu ya. Jadi oleh sebab itu, kerana stres ini, maka kekurangan air ini, makanlah herba banyak mana pun tak berkesan. Sebab itu susah herba itu berkesan. Ada orang tanya, Pak Haji, saya makan herba HP dah lama tapi tak berkesan pun. Macam mana nak berkesan? Minum air kurang, sedikit minum, malas minum air. Air itu Allah Ta'ala bagi dengan harga yang murah saja, tapi jadi obat. Tapi kalau minum banyak pula, dia jadi racun pula. Suatu yang baik pun tak boleh ambil lebih dan juga tidak boleh kurang. Jadi oleh sebab itu harus pas-pas, harus cukup-cukup daripada apa yang kita nak ambil. Air mesti cukup. Ya, kalau boleh jangan minum air yang ada ais. Air ada ketulan ais, itu tak boleh. Itu tak bagus. Nanti akan jadi masalah pencernaan. Nanti kalau kita lihat di tapak tangan ni ada bercak putih, nanti akan Pak Haji terangkan. Tetapi kalau minum air dingin di dalam kulkas yang tidak ada ais, itu lebih baik daripada ais yang ada ketulan itu. Bedakah air dingin yang cair dengan ais yang menjadi batu? Beza. Ada bedanya. Di mana perbezaannya? Yang ada ketulan ais atau batu itu dia merosakkan badan. Itu di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya, lepas kita minum yang kedua ini, pada hari ini Pak Haji nak tunjukkan, kalau dia jadi semalam ya, kita tengok kalau jadi warna biru-biru di tangan ini, urat-urat timbul, tapi kali ini di sini pula. Ni di perut ibu jari ini. Jadi nampak seperti warna kehijau-hijauan sikit ya, kebiru-biruan, macam lebam kita nampak sebagainya. Itu masalah paru-paru, pernafasan. Ini adalah masalah pernafasan. Kalau kita tengok urat biru di bahagian ini, termasuk sinusitis, termasuk orang yang ada masalah asma di sini. Termasuk juga orang yang ada virus COVID-19. Pasti biru di sini. Sebab apa? Ini dipanggil meridian untuk paru-paru. Ya, kalau kita belajar dalam TCM, belajar dalam akupuntur, kita akan tengok ini meridian untuk paru-paru. Tetapi ke dalam ilmu diagnosis juga mengatakan demikian. Jadi oleh sebab itu, maka paru-paru ni kelemahannya itu di paru-paru. Semalam kita kata kelemahannya di bahagian jantung, boleh dengan cuka, ya boleh dengan. Tetapi kelemahan di paru-paru ni obatnya di mana? Satu yang Pak Haji nak sebut ialah superfood. Paru-paru ni penting sebab dia yang mengambil sejumlah oksigen yang ada. Kita tarik nafas.
tahan nafas, lepas nafas, semuanya itu ialah kerja jantung, tapi tariknya itu oksigen tu masuk ke dalam mana? Ke dalam oksigen itu ke dalam paru-paru kita. Kalau paru-paru kita lemah, batuk. Tarik nafas, batuk. Sebab apa batuk? Ada masalah di paru-paru. Jadi macam mana kita nak perbaiki paru-paru ini? Itu superfood. Hari ini bersama dengan Pak Haji banyak superfood ni yang Pak Haji nak tunjuk satu-satu ni. Cuma hari ini ada 4 ya. Yang pertama superfood ialah kita gunakan karet. Karet ya, bahasa Indonesia karet tu pokok getah. Ini dia panggil carrot, bukan karet, carrot. Ataupun wortel. Wortel, warung telefon, bukan wortel. Ni wortel ni. Ya, kita gunakan ini di antaranya ya. Itu dia satu. Yang pertama, nombor 1. Yang kedua, lemon. Yang ketiga, jahe, halia. Yang keempat, apple hijau. Kenapa tak ambil apple merah? Kenapa ambil lemon kuning? Kenapa ambil yang berwarna orange? Kan ini gabungan warna semua. Cuba kita lihat, kita saksikan. Gabungan 3 warna. Hijau, apple, carrot, orange dan kuning. Bapak, Ibu, tuan-puan sekalian, Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, sesungguhnya kau tak cipta ini sia-sia, jauhilah kami daripada api neraka. Allah tak ciptakan carrot ini sia-sia. Begitu juga Allah tak ciptakan warnanya ini juga sia-sia. Orang mungkin akan memperkatakan tentang carrot mempunyai berapa ribu international unit beta carotene. Tetapi kita jangan lupa, mata kasar kita sedang memandang pada satu warna. Allah sedang memberitahu suatu bahasa tumbuh-tumbuhan, iaitu warna. Warna inilah dia yang dijadikan salah satu daripada pengecaman makroskopik, iaitu daripada warna kita dapat mengetahui. Kita harus membaca begini: Maha suci Allah, sungguhnya engkau tidak ciptakan pokok karet ni sia-sia, jauhilah kami daripada azab neraka. Sesungguhnya Maha suci Allah, kau tak sia-siakan mencipta warna orange pada karet ni sia-sia, jauhilah kami daripada api neraka. Maha suci Allah, sungguhnya kau tak ciptakan warna hijau pada apel ini sia-sia, jauhilah kami daripada api neraka. Maha suci Allah, sungguhnya kau tak ciptakan warna orange ini, warna kuning sia-sia, jauhilah kami daripada api neraka. Orang yang mata halusnya itu memandang, dia tidak memandang dengan satu pandangan hitam putih sama saja. Tidak. Ada rahsia di balik warna. Warna kuning ini untuk liver. Untuk liver. Bagaimana kalau mata kita kuning, berartinya ada masalah liver, betul kan? Daripada mata turun ke hati. Kalau ada masalah liver, masalah hati ini, jadi hepatitis, mata kita kuning. Ya, ataupun anak-anak yang jadi kuning tubuh badannya itu juga masalah liver, kuning. Maka yang kuning ini ubatnya untuk liver. Apa juga yang kuning? Apa juga? Ya, apa juga? Begitu juga dengan apel ini. Kalau sesuatu yang berwarna hijau, dia ni untuk gula, untuk membetulkan gula di dalam tubuh badan kita, untuk bekalkan oksigen. Orang yang ada masalah gula, kerana ketumpatan aliran darahnya itu kandungan gulanya tinggi, dia ada 5L, letih, lemah, lesu, longlai, loyo. Sebab apa? Gulanya itu tinggi, melempah ke dalam aliran darah, darah itu tak kuat untuk bawa. Bagaimana cara untuk depuratif, mencuci semula, membersih semula? Ya, tentu orang kata kalau nak cuci, pergi saja
kita buat hemodialisis. Hemodialisis di dalam sebiji apel. Sebab tu orang kata kalau ambil saja apel sebiji pada setiap hari, kita tak perlu lagi jumpa doktor. Istilah ya. Jadi nak sebut kata bagaimana blood circulation kita, darah kita, kualiti darah kita ditentukan oleh warna hijau, spirina hijau, pegaga hijau, tumbuh-tumbuhan, pucuk-pucuk, ulam-ulaman, itu kan kesemuanya hijau. Allah jadikan itu untuk darah kita. Begitu kalau kita orange begini untuk apa? Ini untuk sistem apa ni? Antioksidan, the powerful antioksidan yang paling tinggi dalam sayur-sayuran. Untuk apa? Anti pengaratan dalam tubuh. Tubuh badan kita ni boleh jadi oxidize. Jadi apa yang nak hilangkan oksidan, pengaratan dalam tubuh badan kita supaya organ kita itu ada 4 bukan 5. 4 apa? 4 R. Release, rest, regeneration, refunction. Nak dapat 4R itu harus ada powerful antioksidan daripada gabungan warna-warna ini. Ini belum lagi cerita pasal ini. Ada orang tanya, wah, besarnya halia ini, macam mana cara menanamnya? Baik, Pak Haji boleh tunjuk cara menanamnya dahulu sebelum kita lupa. Ini pun begitu juga. Kita boleh, sebelum itu kita blender, kita minumlah dulu. Kita minum 1 hari kena ada jus. Kerana jus itu membakarkan enzim atau enzim. Tetapi nanti bahagian yang hujung ni jangan dibuang. Begitu juga dengan halia, bahagian hujung jangan dibuang. Nanti kita buat sebagai untuk tanamannya nanti, insya-Allah. Baik. Itu tentang diagnos kembali tadi, iaitu masalah paru-paru. Macam mana cara menghadapi masalah paru-paru ini? Pertama sekali ialah kena ambil enzim. Enzim yang terbaik sekali ada di dalam madu lebah. Madu lebah yang boleh digunakan, yang paling tinggi kandungan propolisnya. Macam mana nak tahu madu lebah itu tinggi kandungan propolisnya? Tengok daripada lebah apa yang dihasilkan. Lebah yang orang panggil lebah kelulut, lebah yang tidak ada sengatan, tidak ada bisa, mengandungi propolis yang tinggi. Ambil propolis itu, ambil lebah kelulut itu yang kita ambil, madu lebah kelulut itu, ya. Jadi itu juga termasuk sebahagian daripada dipanggil sebagai kita panggil sebagai superfood. Daripada apa? Daripada madu, ya, madu yang diambil daripada lebah kelulut. Trigona, Thoracica, Itama, jenis-jenisnya itu kita ambil. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil, kita minum. Yang penting rutin minumnya. Pagi ketika perut kosong, patut petang, nanti di sore-sore ketika perut sudah rest lepas makan tengah hari, waktu malam sebelum tidur. Kesemuanya harus diambil dalam air hangat. Air hangat. Jangan campur dengan air dingin. Air hangat. Banyak kalau kita campur dengan air dingin, dia tak berkesan. Kebanyakannya kita, kerana enzim dalam perut kita dia perlukan hangat. Ya, hangat. Jadi itu di antaranya. Jadi masalah paru-paru ini, obat yang pertama ialah dengan menggunakan propolis atau madu daripada madu kelulut. Itu yang pertama, masalah untuk paru-paru ini. Okey, yang kedua, kita boleh gunakan omega 3. Omega 3 ada di mana? Ada omega 3 ini di dalam minyak. Minyak apa yang ada omega? Minyak daripada minyak ikan. Ya, minyak daripada hati ikan, squalene. Ada juga minyak itu daripada VCO, virgin coconut oil. Ada dalam minyak zaitun. Tetapi kena ingat ya, bahawa minyak ini juga kita tak boleh ambil terlalu banyak. Mesti mengikut sukatannya, iaitu cukup dengan ambil pada setiap pagi 1 sudu besar dan pada waktu malam 1 sudu besar. Sebelum kita tidur, diikuti dengan minum air hangat, insya-Allah. Baik, jadi oleh sebab itu maka
macam mana nak tunjuk tentang superfood ni? Superfood ni bagi Pak Haji, yang pertama sekali kita cerita pasal halia lah. Kenapa panggil super? Sebab dia ada dalam Al-Quran. Tengok, daripada ini kita boleh ambil, tengok yang tunas macam ni. Cara tunas macam ni, kita potong saja tunasnya. Potong. Ini dah boleh dijadikan satu benih dalamnya. Ya, ini kita masukkan ke dalam ini. Masukkan ke dalam ini, kita letakkan. Tapi jangan lupa gunakan ni POC kita. Kita campurkan POC itu macam biasa, tak perlu banyak-banyak ya. Ambil satu tutup ini, satu tutup ini, masukkan ke dalam air. Ni. Air ini 600 ml, jadikan 500 ml saja. Ya, jadi kita buang sedikit airnya. Tengok, Pak Haji tunjuk. Kita buangkan sedikit untuk bolehkan kita supaya kita dapat masukkan. Lepas tu kita pun masukkan satu sudu. Masuk bismillah ya. Kita buka. Ini belum buka lagi. Okey, kemudian masukkan POC. Dah. Sudah masuk, satu tutup ni masuk ke dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okey, masukkan. Begitu. Kemudian kita baca suratul Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Hembuskan sedikit. Masuk. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 49, 50. Dah cukup 50 dah. Jadi ambil 50 ini, masuk ke dalam air 10 liter. Tujuannya kita nak buat sebagai hormon penggalak akar. Jadi dah lepas kita masuk ke dalam air 10 liter tadi, maka ambil air tadi yang kita letak dekat sini. Ya, boleh. Ada orang tanya, macam mana kalau saya masuk ini saja? Dia punya biang ni terus. Boleh. Lagi bagus, lagi cepat besarnya. Nanti tanam hari ni, besok dah keluar buah dah. Kita masukkan ini. Boleh? Boleh teruskan? Dah cukup. Kemudian sesudah itu, yang kita potong tadi, halia tadi, macam ni, nampak? Ni potong tadi, letakkan saja dia ke dalam tu. Kita letakkan saja dia ke dalam tu. Begitu juga ketika kita ambil ini. Ambil carrot ini, kita potong betul-betul. Ya, di atasnya biar lurus-lurus. Ada nampak sikit macam hijau situ. Letakkan dia situ. Letak di situ biar dia begitu. Letak begitu. Ya, ambil lagi banyak-banyak ya. Kita letakkan di situ banyak-banyak. Nanti kita biarkan di sini. Nanti bila dah tumbuh, Pak Haji boleh tunjuk nanti insya-Allah. Macam tu, nampak? Okey, 3. Okey, masukkan lagi. Banyak ini, airnya banyak ni. Okey. Kalau halia pun macam tu juga, kita boleh ambil dia punya di ujung-ujung dia. Okey, kita ambil ujung-ujung kan ni dulu. Ini di ujungnya, nampak? Ada tunasnya, masukkan. Okey, ini nampak ya, masukkan. Menarik sekali pertanian ini, apatah lagi kalau kita buat itu dengan hati kita ya, dengan hati kita. Jangan stres. Mari bersama Pak Haji kita tanam sayur-sayuran di dalam rumah kita. Itu dia. Okey. Tengok lagi. Itu dia. Dah cukup.
Ini jangan dibuang, nanti dia akan tumbuh dan Masya Allah ya, kita boleh buat lagi nanti. Kita simpan ya, kita simpan, kita tengok 2-3 hari lagi dalam rakaman ini Pak Haji akan tunjuk lagi, InsyaAllah. Pak Haji simpan tepi dulu ya. Baik. Tetapi yang lebih menarik ialah ini kita boleh parut dia. Kita parut dia. Ada orang tanya, perlu kita buang kulit ke Pak Haji? Tak perlu buang, parut saja. Ya, bila kita parut, kita akan jadi begini. Ya, ini yang sudah kita parut. Dia jadi macam ni. Jadi begitu. Nampak kan? Parut. Maka yang parut inilah kita ambil, kita buat teh. Kalau ini oncang tehnya ya, kita masuk oncang tehnya. Ya, kemudian dia panas. Ya, kemudian tehnya masukkan, kemudian kita masuk air panas, seduhkan. Kalau kita tak masuk daun teh boleh tak? Boleh. Tapi kalau kita masuk daun teh lebih beraroma, lebih menarik dan kemudian kita biar begitu. Yang ini yang sudah siap. Yang sudah siap. Diminum. Cuba Pak Haji minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman yang terbaik di dunia. Disiapkan. Niat apa ya? Niat. Pak Haji niat apa ni? Ya Allah, aku ni minum air zanjabilmu di dunia. Izinkanlah aku untuk meminum air zanjabilmu di akhirat kelak, di syurgamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa kita tak rebus? Rebus pun boleh juga, tapi pahit. Kalau kita parut macam ni saja, Masya Allah ya. Baik. Boleh tak kita campurkan gula? Ya, boleh campur gula aren. Kalau tak nak gula aren, sikitlah gula putih, boleh sikit ya, sebagai bahan perasa. Cuba tengok, sudah bertukar jadi warna yang menarik dan sebagainya. Masya Allah ya. Ini dikatakan sebagai superfood daripada. Satu lagi Pak Haji nak sebut ya, satu lagi sebagai ilmu ni, penambahan. Kalau ada orang yang terseliu, orang yang keseliu, orang yang patah, orang yang kakinya ngilu, orang yang pergelangannya itu bengkak-bengkak, bengkak kerana gout kah, kerana banyak makan pokok kucai kah, yang bengkak-bengkak tu dekat lututnya bengkak, dia turun kat buku lali pula bengkak. Sakitlah, kita kata sakitlah semalaman, ya Allah sakitnya. Ini ambil, tumbuk hancur. Kemudian selepas itu, lepas kita tumbuk hancur itu, kita campur sedikit yang gula merah, jadi bubur. Tumbuk jadi bubur. Bubur itu kita buat untuk letak bagi tulang yang ngilu, yang sakit, yang keseliu, yang terseliu, yang ada permasalahan di sendi. Pernah Pak Haji jumpa orang yang sakit bertahun-tahun. Dia kata sakitnya di bahagian pergelangan kakinya itu kerana jatuh. Dah bengkak lama dah. InsyaAllah 3 malam saja dia lakukan, sembuh. Jadi berartinya pada waktu malam lah ya, kita tumbuk jadi bubur, kita letak dekat itu macam paste tu, kita ikat. Malam pertama sakit sikit, tahan. Malam kedua dah kurang, malam ketiga sembuh dengan izin Allah. Masya Allah. Sebenarnya ya, perkara. Yang pertama, halia ini sendiri dia ubat tahan sakit. Satu. Yang kedua, cuba kita perhatikan betul-betul. Halia ini makroskopiknya, tengok dia ada macam ruas dan sendi. Ruas dan sendi. Jadi bila kita tengok dia ada ruas dan sendi begini, ada ini, makroskopiknya memang Allah buat dia untuk ubat sakit sendi. Orang-orang patah. Ya, kita letakkan begini. Tetapi mesti campur dengan gula merah supaya dia membangkitkan sikit kepanasan di tempat tersebut. Masya Allah. Kalau ada bengkak-bengkak, coba ya. Ini, itu di antaranya. Selain daripada kita jadi minuman superfood, minum, dan selain daripada itu juga
banyak kegunaan lagi. Kalau dalam bagi Pak Haji masukkan ke dalam kopi Radik Halia namanya. Kopi Radik Halia. Itu sedikit memanaskan badan kita. Bersifat aromatik. Zingiber officinale. Jadi oleh sebab itu ginger ini, yang jenis ginger ini, maka dia yang Pak Haji nak sebutkan ini bahawa dia adalah merupakan minuman di syurga kelak. Itu kalau Allah sudah tulis di dalam Al-Quran zanjabil ini, kalau Allah menyebut dalam Quran, inilah dia penawar yang turun bersama dengan wahyu. Penawar-penawar yang turun bersama dengan wahyu. Jadi oleh sebab itu, maka kita kena memberikan sikit perhatian. Dengar. Ya, semua petua-petua ini kalau kita cuba, Masya Allah. Cuma kita tak pernah cuba, dia jadi fitnah sikit. Baik, kalau begitu kita tengok carrot ini pula dibuat, diblenderkan. Diblender ataupun dijuskan, itu lagi bagus. Apa beza blender ini mesin blender itu blender jus itu jus ya, jus itu lebih bagus, lebih halus diserap. Kalau Pak Haji pada setiap hari ni apel hijau, pagi, petang, malam minum. Sebab apa? Sebab nak dapatkan oksigen yang cukup. Di samping tinggal di Gunung Jerai ni, Masya Allah ya, Allah bagi dengan suasana malam yang dingin, yang segar, bunyi burung-burung, unggas-unggas malam, seolah-olah mendendangkan sebuah muzik indah untuk hati kita merasa sebuah kedamaian. Back to kita kecil-kecil dulu di kampung. Allahu Akbar. Ketika lagi hujan malam itu turun menitis-nitis di atap rumah kita, kedengaran hujan itu sekejap berlari-lari, sekejap datang, sekejapnya berhenti dan sebagainya, itu menggamit 1000 nostalgia lama. Hilang stres. Yang penting hilang stresnya tu. Bukan pasal hujannya, bukan pasal bunyi unggasnya. Yang penting hilang stres. Jadi hari ni banyak orang duduk di rumah stres. Betul tak? Kerana banyak stres tu, tengoklah video ini, belajar sikit dengan ilmu pengobatan. Baik. Jadi sudah ya. Jadi mulai hari ini mesti pergi beli dan mula menanam dalam rumah. Kita tak boleh keluar rumah, kita tanam dalam rumah. Ya, tanam carrot dalam rumah. Tu. Menanam sayur dalam rumah, tanam dalam pot, tanam dalam pasu. Tanam di atas bumbung. Bumbung tak perlu lagi lah. Tanam dalam rumah dulu. Nanti kemudian baru tanam di dinding, ini rumah sebagainya. Nanti akan lihat bersama dengan Pak Haji. Baik. Tapi jangan lupa mesti guna hormon. Kalau tak guna hormon tak mau dia. Lambat. Besok akan reput begitu saja. Ya, cepat gunakan hormon. Baik, itu yang pertama, iaitu kita gunakan daripada Halia. Itu yang pertama, dan kemudian kita gunakan carrot ini. Walaupun kita tahu bahawa beta karotinnya tinggi, yang baik untuk mata, ya, beta karotin ini sama dengan dalam tumbuh-tumbuhan kita panggil beta karotin, masuk dalam tubuh badan kita, dia jadi vitamin A, vitamin A. Ya, jadi oleh sebab itu maka baik untuk mata kita. Jadi kalau siapa selalu macam ni, nak matanya terang, selalu minum jus ini tiap-tiap hari. Tapi kalau setiap hari kita minum, kulit kita jadi kuning juga. Jangan risau. 2 hari kita berhenti, hilanglah kuning tersebut. Ini bukan kimia. Kalau kimia memang betul. Kalau sudah kita ambil kimia yang terlalu banyak, dia efek dekat liver kita, kita akan jadi kuning. Kuning sebab kimia. Ini kuning sebab warna carrot ini, orange ini, dia tak menyebabkan rosak tubuh badan kita. Sesuai, halus, cantik, imbang, Allah Ta'ala ciptakan ini. Dia tak pernah merosakkan. Seperti juga dengan madu lebah. Madu lebah kan? Madu lebah itu kan gula. Kalau kita ambil madu lebah, kita tetes di mata kita, memang perih tapi tak binasakan. Sebab Allah ciptakan itu elok-elok sesuai dengan mata dengan madu lebah. Cuba kita ambil air gula, kita tetes, hancur, rosak mata. Lihat pada penciptaan Allah itu sesuatu, adakah yang tidak seimbang? Surah Al-Mulk, surah Tabarak. Apakah kamu melihat pada penciptaan Allah itu sesuatu yang tidak seimbang? Lihatlah.
Jadi sebab itu kita akan lelah untuk mencari kesempurnaan itu yang tak sempurna. Jadi oleh sebab itu maka itulah yang keduanya. Jadi kita boleh gunakan ini carrot dan kita juga boleh gunakan ni. Ini lemon. Tetapi lemon ini di mana letaknya kekuatan lemon, ya? Kekuatan lemon ini letak pada kulitnya. Jadi kalau begitu isinya kita makankah? Ya, kalau dah ada isinya, ambil dengan isinya sekali lah. Jadi cara dia, kita ambil begini. Ambil macam ni, kita masukkan ke dalam gelas. Gelas. Masukkan, tetapi mesti masuk air apa? Air hangat. Air hangat. Ya, kulitnya yang paling penting. Kulitnya macam ni. Ini dia kulitnya. Air hangat. Jangan masuk. Biasanya siapa yang pergi ke hotel besar, welcome drink. Kita banyak lihat ya. Dimasukkan lemon ini dalam air dingin. Ya, mungkin kerana kita jauh berjalan dingin, kita minum ya untuk hilang dingin. Tetapi kalau nak dapat khasiatnya, nak dapat pektinnya daripada kulitnya itu, harus ambil daripada kulitnya. Apa istimewanya? Ini yang kita sebut sebagai superfood ini, dia bisa untuk mengalkalainkan tubuh badan kita. Mengalkalikan tubuh badan kita, basahkan tubuh badan kita. Orang yang sakit kebanyakannya asid, darah tinggi asid, diabetes asid, kanker asid, orang jadi asam urat asid, orang jadi penyakit migrain asid, orang yang jadi penyakit rheumatoid arthritis asid, orang yang jadi mah asid, orang yang jadi gastrik asid, orang yang jadi penyakit-penyakit apa pun kebanyakannya asid dalam tubuh badan kita. Bagaimana nak hilangkan asid ni? Asid ini dihilangkan dengan menggunakan daripada lemon. Kulit lemon ini masukkan dengan air hangat, bukan air panas, bukan hot, warm, iaitu air hangat supaya dia dapat keluarkan. Kita minum memanglah tak sedap. Kalau nak sedap itu bukan namanya ubat macam ni. Kita harus buat, kalau nak sedap itu harus masuk dengan gulanya, ya, banyak-banyak gula, lagi mana lagi sedap. Nak minum kerana sedap atau nak ubat? Nak sakit ataupun nak sihat? Banyak sekali lah Pak Haji ketemu dengan orang ni yang perlu betul persepsi dia tentang kesihatan. Selalunya dia tak lihat kesihatan tu ada harga. Betul seperti hadis Nabi SAW sebut. Ada dua perkara yang Nabi sebut yang sering orang alpa. Pertama waktu, yang kedua adalah afiah, sihat wal afiah. Sebab selalunya orang tak nilai. Kalau kita kata ini makan herba ini harganya sekian-sekian, dia tahu mahal lah. Sanggup lagi berhadapan dengan COVID-19 yang berbahaya itu, tak mau beli daripada produk kita, simpan di rumah. Tak mau dia. Suruh beli. Dia kata ini tidak ada proven. Ini Pak Haji nak jual kerana ada untung bisnes sebagainya. Itu bila gambaran itu tiba-tiba bila sudah serang dengan COVID-19, sudah tak boleh keluar, nak pergi hantar pun tak boleh hantar, nak post pun tak boleh post. Pada ketika itu menjerit ke mana lagi kita. Sekurang-kurangnya Pak Haji mempunyai bukti penyembuhan yang cukup banyak. Bukti penyembuhan orang sembuh dengan izin Allah terlalu banyak. Jadi oleh sebab itu, kalaulah kita meyakini, kita share. Bagi Pak Haji soalnya beli atau tidak, itu soal yang kedua. Soal yang pertama, sekurang-kurangnya Pak Haji dah share. Dalam COVID-19 ini, satu pandemik yang paling bahaya ini yang menyerang seluruh manusia ini, maka sebuah perkongsian yang telah Pak Haji sampaikan bahawa save diri anda sendiri. Dengan apa? Dengan embun pagi spray dan juga SJ2. InsyaAllah Allah akan bersama dengan kita. Baik. Di samping itu, apa yang Pak Haji sebut ialah dengan superfood. Begitu juga dengan apel. Mari kita belajar sikit tentang apel. Biji apel. Biji apel ni beracun. Biji anggur jadi obat. Sebab itu dia ada minyak daripada biji anggur. Ya, grape seed oil. Tetapi tidak ada minyak daripada apel.
Mana ada minyak green seed apple? Green seed apple mana ada? Minyak daripada apel hijau, tidak ada. Tetapi grape seed oil ada. Grape seed oil, yakni daripada anggur hitam, ada. Sebab dia jadi obat. Nah, satu ada obat, satu ada di sini racun. Jadi, tetapi racun ni tak sampai membunuh lah. Kalau kita makan ini pun dia tak mati. Tapi adabnya ketika kita nak buat, kita nak blender atau nak buat jus, maka kita buangkan dia punya bijinya. Jangan kita masuk. Selalunya Pak Jekan buat macam ni. Kita potong macam ni, masukkan ke dalam blender atau tambah air sedikit atau masuk ke dalam apa tu? Itu namanya slow juicer. Ada juicer, ada slow juicer. Jadi sebab itu Pak Ji kata pergi ke mana pun jangan bawa HP saja, jangan bawa handphone saja. Nak ke mana? Nak balik kampung selepas ini, dah boleh keluar dah selepas ini. Nak pergi ke office, nak pergi mana? Jangan lupa, jangan bawa handphone saja ke mana saja kita bawa. Handphone itu boleh bertukar. Setiap bulan bertukar handphone. Nak tengok dia punya kamera bagus lah, rakamannya bagus dan sebagainya. Tapi jangan lupa bawa slow juicer ke mana saja kita pergi. Ya, ketika kita duduk pergi berkursus, bawa slow juicer. Sebab buah-buahan ini banyak yang ada jual di tepi jalan. Kita tidak perlu mencari obat sebenarnya paling dekat dengan kita. Tapi kita saja yang menjauhi daripada obat. Baik, yang kedua, jangan berkira-kira, jangan kedekut dengan obat. Kalau kata ada obat, kalau ada orang tu kata obat, belilah. Bismillah. Mungkin suatu hari Allah hantar ada orang mai bercadang kepada kita, Pak, Tuan, Ibu, Bapa, ini obat saya nak bagikan untuk baik untuk virus. Kita tanya dia, mana data klinikal kamu? Mana claim, overclaim ini? Tuan, Puan, herba tidak ada data klinikal. Kebanyakannya ialah overclaim. Overclaim yang bagus. Dia ada overclaim. Di saat-saat kita simpan saja di rumah kita simpan saja. Di saat-saat kita betul diuji, maka ingat-ingatlah barangkali ketika seorang hamba Allah itu datang beritahu kepada kita, itu sebenarnya daripada Allah. Itu sebenarnya Allah nak save kita, Allah nak selamat kita. Sebagaimana kita membaca Allahumma ma asbah bi min ni'matin aw bi ahadin min khalaqika fa minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma ma asbah bi min ni'matin, ya Allah, di pagi-pagi ini apa saja nikmat yang dapat kepada aku, sama ada datang daripada makhlukmu, semuanya datang daripadamu ya Allah. Itu orang belajar tentang ma'rifatullah. Rezeki itu manusia hantar dekat kita, nampaknya Allah. Sebab manusia tu jadi postman saja. Ya, mana ada manusia boleh bagi sama manusia. Okey, kalau kita yakin majikan kita yang boleh bagi rezeki kita, sekarang bagaimana? Tutup kerja. Allah datangkan sedikit saja ujian, wabak, semua duduk di rumah, maka mana majikan yang boleh bagi rezeki? Tak ada. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal laju fi utumi wa nufur. Siapa yang boleh bagi rezeki pada seorang kalau Allah menahan rezeki padanya? Air hujan tak turun 5 bulan. Aduh, subhanallah, terasa bahangnya. Allahu akbar. Baru 5 bulan. Bagaimana kalau 3 tahun? Bagaimana ketika 3 tahun, ketika kekeringan yang amat sangat itu, tiba-tiba datang makhluk Allah daripada bangsa manusia yang nama Dajjal. Aku boleh datangkan hujan, tapi sembahlah aku. Bagaimana iman kita? Iman kita bisa bertahan? Boleh bertahan? Boleh kita mengatakan sesungguhnya engkau adalah Dajjal yang dijanjikan? Atau kita akan mengikut kerana kita terlalu panas, terlalu lapar? Jadi oleh sebab itu, maka yang boleh mengatasi dalam permasalahan, kesusahan, suasana ekstrim, very very ekstrim keadaan ini, ialah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang tenang hatinya, orang yang ada sakinah,
Orang yang jiwanya mutmainnah, dia tetap kembali. Wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah kembali segala urusan. Anak dia bagi tahu, ayah, ada orang meninggal lagi jiran di sebelah rumah kita kerana COVID-19. Dia akan jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni semua datang pada Allah dan Allah lah akan kembali. Dia kata, ayah, orang itu kita tak boleh lihat di mana dia dikebumikan. Keluarganya pun dia tak boleh melihat di mana dia kebumikan itu. Lihat daripada jauh segalanya. Dia jawab, wa ilallahi turja'ul umur, kepada Allah lah kita akan kembali. Semua kembali. Ke bumi di manakah? Dilihat orangkah? Ditalkinkah? Tak ditalkinkah? Boleh talkinkah? Tak boleh talkinkah? Ini masalah talkin pula ya. Bukan yang Pak Haji nak bangkit isu talkin ya. Nanti ada ustaz-ustaz bahas pula. Pak Haji, bagaimana nak talkin ini? Boleh tak boleh? Bid'ah tak bid'ah? Sekarang ni COVID-19, fokus itu. COVID-19 ni mati, hantar pergi dekat kubur. Siapa pun tak talkin, duduk dekat sana seorang-seorang sebagainya. Nafsi. Jadi oleh sebab itu, maka tujuannya Pak Haji buat kursus-kursus macam ni adalah supaya menenangkan sikit perasaan kita. Tak adalah duit Pak Haji nak bagi, nah wang sikit tenang. Wang tak boleh menenangkan saat ini. Kalau wang menenangkan, macam mana orang kaya di Itali tu bunuh diri? Tak tenang. Keluarganya semua mati COVID-19. Jadi tak boleh. Apa yang menenangkan hari ini? Allahu Akbar. Yang menenang kita hanya dengan mengingati Allah saja, hati menjadi tenang. Sebab hati ini, ini kuliah sikit lah. Kuliah ini, kuliah agama atau kuliah herba yang Pak Haji cerita pasal ini pula bagi ustaz-ustaz lah cerita. Tak sedikit saja. Hati ini namanya latifah rabbaniyah ar-ruhiyah. Ruh yang halus. Latif. Yang halus. Ya Allah saja yang mengetahui tentang ruh ini. Allah Ta'ala yang mengetahui. Nabi kata, aku pun tak mengetahui, hanya sikit saja ilmu tentang ruh ini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini pernah ya dalam Quran itu Allah sebut kepada Nabi Muhammad, kalau kamu tanya ruh itu, bagaimana orang tanya kamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah pekerjaan Tuhanku. Tidaklah aku diberikan ilmu illa qalila, kecuali ilmu yang sedikit. Jadi oleh sebab itu, maka ketika kita sedang resah, gelisah, duduk di rumah sebagainya, apa yang menenangkan hati kita? Wang di bank? Orang di bank pun bercuti, nak lari daripada bertemu orang. Ya. Lagi apa yang menggembirakan kita? Harta benda kita? Belum tentu dapat kita makan durian musangking tahun ini. Banyak yang dah sudah meninggal. Apa lagi yang kita harapkan? Projek-projek kita, perumahan kita, hartanah kita, belum tentu siap orang huni. Tantah tak ada orang. Kan stres? Kena fikir itu semua stres. Bagaimana nak keluar daripada kepungan stres itu? Iaitu kita kembali saja kepada Allah. Mengalir seperti mengalirnya air itu daripada bukit gunung yang tinggi. Mengalir terus saja mengikut skrip Allah yang telah ditentukan. Kita ikut saja, kita redha saja dalam kehidupan kita. Pasrah. Bukan kita berserah, kita pasrah. Pasrah ni berartinya, ya Allah, kepadamu lah kembali segala urusan. Aku menyerahkan kembali, ya Allah, Engkaulah yang menentukan kepadaku. Maka tentulah takdir kepadaku dengan takdir yang baik. Ya Allah, aku menyaksikan kematian demi kematian pada hari ini. Maka tidak ada daya upayaku. La hawla wa la quwata illa billah il-aliyyil azim. Tak ada upayaku, ya Allah. Engkau ya Allah yang maha berkuasa, ya qahar, ya jabar, ya muntaqin. Itu dia. Sebab itu Tuan Guru Haji Abdul Hadi mengatakan bahawa Datuk Tuan Guru ya, hari ini sudah jadi taraf menteri bagi kerajaan Malaysia untuk perhubungan diplomatik dengan negara Arab. Masya Allah, orang soleh, orang baik.
Jadi oleh sebab itu, maka apa yang kita sebutkan, ya, bahawa kita hendaklah sampai kepada tahap mutmainnah, redha, dan ini dia punya apa dipanggil sebagai superfood untuk kita ambil. InsyaAllah itu di antaranya. Kemudian Pak Haji nak menceritakan sikit lagi, selain daripada kita cerita pasal apple, kemudian lemon, kita cerita pasal carrot, dan kita cerita pasal halia, kita cerita bagaimana kulit ini masuk ke dalam air hangat, begitu juga percampuran teh sikit lagi dengan jahe yang diparut. Kemudian kita menceritakan lagi tentang bagaimana tanaman di dalam rumah kita dengan menggunakan ini, dan menggunakan POC, pupuk organik cair. Sebab apa kita guna ni? Organik. Kenapa? Bila kita organik ini sihat, makanan kita jadi sihat. Bila makanan kita jadi sihat, kita juga jadi sihat. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah jangan lupa ya, nanti beli produk-produk organik daripada Radik Halal Mat. Insya-Allah banyak nanti produk-produk organik kita yang muncul di situ. Dan baru ni kita telah ambil pisang, telah buat kerepek pisang, pisang tanduk, masya-Allah. Sangat sedap kita rasa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi ada sedikit masa lagi saya nak cerita tadi tentang tapak tangan ini sebagainya. Ya, kalau kita menziarahi orang sakit, bagaimana kita nak pegang dulu? Kita boleh pegang di tapak kaki dulu. Kalau dia dingin di tapak kakinya dingin, berartinya permasalahannya kebanyakan di bahagian perut. Tetapi kalau tapak kakinya panas, kebanyakannya ialah di bahagian kepala, virus. Jadi itu kita tahu. Jadi daripada diagnos yang telah Pak Haji tunjukkan tadi, bahawa ada warna-warna biru di sini, warna kehijau-hijauan di sini menunjukkan masalah pernafasan, maka kita ambil sesuatu yang bersifat hangat, termasuklah superfood yang ada dekat sini. Maka superfood ini dalam perbincangannya disebut mengandungi enzim. Tubuh badan kita ini perlu enzim. Ketika kita muda, enzim kita memenuhi daripada hujung kepala sampai hujung kaki banyak. Tapi ketika umur kita sudah sampai 50-an, enzim kita hanya sedikit saja lagi, baru sekitar 20%. Jadi sihat atau sakit kita kebanyakannya ditentukan oleh enzim yang ada pada kita. Orang tua kurang enzim, orang muda banyak enzim. Sebab tu ketika dia sakit cepat pulih, cepat sembuh dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, biasa-biasa kita ambil pada setiap pagi. Jangan lupa di rumah mesti ada blender. Blender bukan hanya untuk kita blend cabai buat sambal, bukan. Bukan buat sambal saja. Bukan kita blender bawang putih saja, bukan. Tetapi blender sesuatu yang kita nak minum sebagai jus harian kita. Begitu dengan juicer. Ingat, beli saja juicer itu, jangan beli yang mahal. Yang mahal itu sampai 2,000. Kalau cukup lah beli yang 400, 500 itu dah cukup dah. Kalau itulah salah satu daripada cara hidup kita, atau kita sebut sebagai pola minuman makanan kita seharian, insya-Allah kita boleh fit. Kita boleh tahan tubuh badan kita. Tetapi ketika kita diserang oleh virus, jangan lupa SJ2 dan embun pagi spray. Dan jangan lupa juga minum daripada kopi Radik. Dan insya-Allah pada kopi Radik ini ada satu penemuan baru-baru ini sangat menarik. Bukan bahan untuk antivirus, tetapi daripada bahannya iaitu pokok leban, atau di tempat Pak Haji dipanggil halban atau pokok leban. Di Kalimantan dipanggil laban. Cuba cek dalam internet cerita bagaimana penemuan pokok laban, yang dibawa penemuan ini ke Turki, yang itu juga mendapat anugerah, iaitu untuk rawatan penyakit kencing manis. Menarik. Laban atau leban atau halban itu ada dalam minuman kopi Radik. Jadi oleh sebab itu, bagi mereka yang minum kopi Radik mendapati gulanya stabil, alhamdulillah, syukur. Kalau yang tak stabil itu kenapa? Sebab air tak panas. Yang kedua, aduknya tak cukup 61, 16. Yang ketiga, gunakan orang kata air itu terlalu banyak.
Dia mesti tak boleh manis. Dia mesti pahit. Banyak orang kata, Pak Haji, kopi Radik manis. Siapa kata manis? Dia kata, saya guna. Banyak orang ketika dia datang ke sini, kita siapkan kopi, kita bagi minum. Dia kata, ini kopi apa? Kopi Radik? Saya ni tahu rasa kopi Radik. Saya dah minum. Orang kata 10 tahun dah minum. Ya 10 tahun tapi sedianya tak betul. Manis macam air gula. Itu namanya air gula. Air gula. Tapi kalau sedia betul, dia pahit. Apatah lagi kalau kopi Radik itu disimpan 1 malam dalam ini. Macam embun pagi yang semalam Pak Haji cerita, kita goncang-goncangkan satu tu, simpan 1 malam. Masya Allah. Kesannya adalah sangat-sangat bagus. Jadi insya-Allah, apa pesanan Pak Haji kepada semua mereka yang mengikuti program ini? Yang pertama, sabarlah. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Tawakal kepada Allah. Pak Haji tahu ada kesedihan bermain di hati. Ada saudara yang telah mati. Ada anak yang sedang menangis. Ada penderitaan di dalam bagasi hidup kita. Tetapi kesemuanya itu adalah untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya. Pak Haji tengok macam ni, banyak juga ujian. Mungkin tak banyak dengan bapa ibu sekalian. Cuba tengok banyak orang sebut, Pak Haji kenapa ya berlipat-lipat saja ini dan sebagainya. Inilah ujian. 1 lapis 1 ujian, 2 lapis 2 ujian, banyak lapis banyak ujian. Orang kata itu ujian mendatang, ujian yang mencari. Mana ada ujian kita cari. Kita jangan cari masalah, tapi bila berhadapan dengan masalah kita sabar. Kita jangan pergi cari, di mana orang yang ada virus COVID-19, saya mau pergi pegang dia, saya nak cuba dengan embun pagi, boleh atau tidak? Jangan, itu tak betul. Lari seperti lari singa. Tapi kalau kita sudah berhadapan, di hadapan kita ada teman-teman kita yang dah guna, bismillah. Mudah-mudahan sembuh dengan izin Allah. InsyaAllah, terima kasih semua yang mengikuti program ni. Bertemu lagi pada besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علامي 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 إلهي 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 طب النبوي طب